أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Suratul Masadi. Suratul Masad. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni kita panggil surah Tabbat Yada. Ya, panggil surah Tabbat Yada. Tapi nama dia sungguh ialah Suratul Masad. Ada walik kita ni tak sebut nama asal dia. Kalau surah An-Nasri kemarin kita panggil surah apa? Iza Jaa. Tak panggil suratul Nasri. Kalau surah Al-Kafirun kita panggil surah Kuliah. Tak panggil dengan nama surah asal. Pokoknya bila kita tahu dah, belajar panggil surah asal. Betul dengan nama asal dia. Ya, cara kita ni, kita kalau nama anak kita pun kita panggil tak penuh. Ya, dan nama ni pun satu doa juga. Ya, satu benda yang baik juga. Nah, kita kena sebut penuh, jadi sedap dengar. Nama Abdullah tu panggil Abdullah, nama Ismail tu panggil Ismail. Nah, tapi biasa kita kalau nama Abdullah kita dipanggil Dollah, Ismail dipanggil Ismail. Nah, tak panggil jadi penuh. Sedangkan nama tu satu sebutan baik. Wajib mak pak tu letak nama molek terhadap anak dia. Kerana dengan nama molek ni pun satu benda yang menarik, yang jadi tenang hati. Molek tu nak sebut pun molek kena berabi. Abdullah, Ismail, Muhammad, Ishaq, Yaqub pun ikutlah. Dan yang keduanya molek nak sebut arti dia. Arti dia pun kena molek. Jangan tubik makna tak molek. Ada setengah nama Su'ah. Ya sedap dengar su, lepas dengar sedap ah. Lepas tu makna Su'ah tu, makna kejahatan lah. Su'ah, panggil gitu. Jadi satu benda yang tak sedap dengar dan seolah kata kita duk sebut kejahatan jahat dia. Lebih lagi gitu. Buah nama yang tidak ada arti pun. Tak ada arti, tak ada maksud apa.
duk tiru nama-nama, kita duk dengar panggilan yang tidak dimaksudkan. Kemudian surah Al-Quran ini dia ada nama siapa-siapa. Nah, kita ajar panggil nama Wihno, ada. Maka itu lebih baik bagi kita. Kemudian surah ini panggil surah Al-Masad. Nah, boleh panggil nama surah Al-Masad. Tengok dalam muqaddimah dia. Muqaddimah suratil Masad. Surah ini diturun di Mekah. Semasa Nabi belum hijrah pergi kepada Madinah lagi. Dan surah ni surah oleh awal-awal juga. Oleh awal-awal dakwah Nabi SAW. Ada setengah suratul Nasri ini turun oleh akhir. Suratul Nasri kemarin ini turun oleh akhir dakwah Nabi SAW. Tapi surah Al-Masad ni turun oleh awal dakwah Nabi SAW. Ada. Lepas letak surah Al-Masad lepas pada surah An-Nasri. Dan ulama tafsir dia duk sarah mari. Nasri makna apa isi surah Nasri ini kejayaan ada yang Allah Ta'ala kurnia pada Nabi Muhammad pada akhir dakwah. Adapun surah Al-Masad halangi susah Nabi SAW pada permulaan dakwah. Maka letak surah Al-Masad lepas pada surah An-Nasri supaya nak mengingatkan kita setara mana susah Nabi mula-mula dakwah. Hingga sampai akhir dapat kejayaan. Dengan suratul Nasri, sebut suratul Nasri kejayaan Nabi. Tapi li awal tu setara mana susah Nabi, maka ada terkandung dalam surah Al-Masad. Orang ni kalau ingat awal, ingat akhir, tengoklah. Nah, supaya kita nak buat masjid, nak buat sekolah, nak buat apa, cuba ingat katik kalau gali tumbuh kita. Itu. Jangan dia ingat kau bersinar, ada pelita, ada gapo. Kelik katik, ingat kepada kau gali tumbuh, kau cakur tanah, duk gali lubang. Nah, duk katak batu, nak apa muluh tu kering. Nah, orang-orang duk buat mula-mula. Jangan dia ingat tekah berjaya saja. Ada. Maka ini lebih kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tekah nak boleh jadi rumah sekolah sebuah tu. Tengah nak boleh jadi tempat mengaji tu susah payah orang dulu-dulu. Kita terima hak sudah dah. Hak cak siap dah. Hak jadi siap dah. Buat bertengok di situ jangan. Kita kena ingat kata li awal dan kita kena ingat kata li akhir. Bila kita ingat, bila kita dapat kejayaan, maka bila kita ingat li awal susah, di sini lebih kita bersyukur kepada Allah SWT. Habis ni, ulama tafsir kata, letak surah Al-Masad lepas pada surah Nasri, supaya nak boleh ingat bumi hujung kejayaan Nabi SAW. Itulah tiap-tiap kejayaan. Nah, mau buat rumah taruh, buat kapal semua. Kalau anak tu tak fikir tu susah. Mau duk apa kerja. Cari makan rata-rata. Maka tak ada pasal nak bersyukur. Bila tak ada bersyukur, maka di situlah timbul. Dia deraka pada ibu bapa, timbul deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni hikmah letak surah ni lepas pada surah An-Nasri. Nah, ada ulama tafsir sarah kita boleh faham lah. Surah ini diturunkan di Mekah
Nah, surah ni turun di Mekah. Li awal-awal dakwah Nabi. Nah, awal-awal dakwah tu kau orang tak ada masuk Islam, apa aja sikit hebuk lagi lah. Tak ada ramah, tak ada. Dia menyelek-menyelek ya. Tukar turun surah Al-Masad. Ada. Tengok sikit lagi kita boleh dengar kisah dia dalam ayat. Dinamakan surah ni surah Al-Masad. Itulah. Nah, nama surah ni surah Al-Masad. Al-Masad ni ambil di kelima. Fi jidiha hablun min masadin. Ada tak dalam surah? Surah Tabat Yada tu suk dia. Tengah nama tu ambil di awal. Nah, setengah nama ambil di tengah-tengah. Oh, tu tak ada hal. Kita kena apa orang kata kena iman, kena jamrak segala susun ni syarak mari kita susun ni Al-Quran. Ni agama. Walau ambil di awal, ambil tengah, ambil di akhir pun tak ada hal. Kerana agama. Serahlah. Nah, tauqifiyah. Orang kata serah kepada wahyu, serah daripada ajaran daripada Allah, susunan daripada Rasulullah SAW. Bukan kita buat panah, lama buat panah, dia ambil di awal batik. Itu hasyarah. Nah, hasyarah. Nama dah mana, terserahlah. Ada. Setengah surah, ada. Ambil di tengah, nah, ada setengah surah, ambil di awal, ada setengah, ambil di akhir. Maka surah ni, nama surah, ambil di akhir surah sekali, iaitu fi jidiha hablun min masadin. Nah, maka ada kalimah masadin situ dinamakan surah ni surah Al-Masad. Gapo makna Al-Masad? Tali yang dipintal. Kalau terjemah betul-betul, tali yang dipintal. Kerana dalam surah ni keseluruhan surah ini, kerana dalam keseluruhan surah ini Allah Ta'ala menegaskan perihal Abu Lahab yang telah memusuhi dan melakukan berbagai angkara kepada Nabi SAW. Maka Abu Lahab ada buat balas tu ni, doa karuk Nabi akan menerima balasan yang seburuk-buruknya dalam neraka yang marak menjulang. Ada. Lepas tu di antara seksa Allah Ta'ala kepada Abu Lahab dan isteri dia, iaitu Allah Ta'ala akan dibelenggukan pada leher dia dengan sejenis tali dari tali yang dipintal. Inilah. Nah, dinamakan surah ni surah. Surah kalau terjemah, mana surah tali pintal. Tali hak kena pintal. Kenapa? Kerana satu seksa yang Allah Ta'ala seksa Abu Lahab dan isteri dia dengan dibelenggukan, dibaluk ataupun diseksa, diikat dengan tali Al-Masad, tali pita. Tali itu kalau tali biasa tak pita, tak seksa lah, ini tak tali pintal, pita lah. Maka munasabah Allah Ta'ala ada sebut seksa Abu Lahab dan isteri dia dengan tali pita, maka dinamakan surah ni surah Al-Masad. Ada. Kerana dalam surah ni keseluruhan semua surah ni tak ada kecek buku lain. Dia ada setengah surah tu kecek buku hukum, buku sejarah, buku. Tapi surah ni nak kecek keseluruh surah ni nak kecek. Allah Ta'ala raya
menegas perihal Abu Lahab. Amai tak ada awal, bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abi lahabin, hengasapa fi jidiha hablun min masad. Semua tunduk royak Allah Ta'ala nak seksa. Allah Ta'ala turun azab kepada dua orang ni dengan azab yang pedih, dengan azab yang sangat begitu seksa. Hengasapa dibaluk, dibelenggukan dengan tali al-masad, tali yang dipita. Lalu itulah dipernamakan surah ni surah Al-Masad. Apa tu? We boleh orang kata kuampin ma. Dah humi hujau dinamakan surah ni surah Al-Masad. We boleh royak ke anak cucu tadi. Anak cucu pandai juga ni surah ni. Kalau orang menetai agama Allah supaya Abu Lahab pandai. Awana budak-budak pun pandai. Budak tadika kan dia ada dengar juga. Lepas tu kita boleh sarah di pan. Hepa boleh nama surah ni Masad. Dan kita buat ada pasal tu. Allah di mana ada Muhammad, di sanalah ada Abu Lahab jadi satu patut. Orang di mana ada dakwah agama, maka adalah orang menetai dia. Orang menetai supaya Abu Lahab. Tapi jangan gaduh kata lah Abu Lahab tu. Nah, lama tak zikir Allah apa Abu Lahab. Boleh tu kita banding. Kerana Abu Lahab tu orang bukan Islam. Bukan beriman kita nak kata pada orang Islam. Kita nak ambil tuju dia tak beriman tu. Tak boleh lah. Tapi perangai tu. Ada supaya perangai apa tu lebih kurang gitu lah. Dia kita duk dirasa kita. Kalau kita niat dia tu bukan Islam supaya Abu Lahab, salah lah. Salah oleh kita lah. Tapi kalau kata Allah perangai supaya Abu Lahab, tu pun kalau tak siapa tanggung Abu Lahab, kita banding dengan Abu Lahab, salah juga. Tapi kita nak royak umum, masa dakwah Nabi, orang menetai, ada orang sokong, ada orang menetai. Kalau orang sokong supaya Abu Bakar, kalau orang menetai supaya Abu Lahab, cara umum-umum gitu tak apa. Jangan duk tuding di atas orang, banding di atas orang itu dengan Abu Lahab. Kerana dia bukan Islam. Dia tak iman dengan Nabi SAW. Supaya kita duk panggil ke orang, duk panggil dengan gelar. Kalau gelar itu berat-berat. Nah, walau kalimah biasa ya, tapi dalam pegangnya kita kata belah ni bukan Islam. Ataupun kata belah ni adalah karut jahat. Maka kalau kita kata kepada seorang tak siapa radak tu, salah lah kita. Salah lah kita. Orang kita kata orang munafik. Munafik bukan Islam. Munafik itu zahir je Islam. Nah, dalam bukan Islam. Kata kita kata orang seorang itu munafik. Sikit ya. Tak kena lagu kita. Maka kelik kesalahan ni kepada kita. Kalau itu dalam surah ni, dalam keseluruhan surah ini, Allah Ta'ala menegaskan perihal Abu Lahab yang telah memusuhi lawe dan melakukan berbagai angkara terhadap Nabi. Yang lawe Nabi, musuh dengan Nabi. Musuh bukan mana musuh perang tu tak. Musuhan. Nah, musuhan ni lawe, menetai Nabi. Maka Abu Lahab akan menerima balasan yang seburuk-buruknya dalam neraka yang marak menjulang. Nah, akan terima balasan yang buruk dalam neraka yang bernyala-nyala. Ada siapa lagi pada Al-Masad tidak? Mana terima balasan jahat, balasan neraka, api yang bernyala-nyala. Siapa Abu Lahab?
Siapa Abu Lahab? Abu Lahab ni nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kalau gitu, Abu Lahab dengan ayah Nabi ni kena-kena. Dua beradik. Nak kenal Abu Lahab. Abu Lahab ni ialah pak saudara Rasulullah SAW. Nah, kita kena cerita umi dia dulu. Dia pak saudara Rasulullah SAW. Tapi dia orang menetai Nabi. Rumah duduk dekat dengan Rasulullah. Duduk dekat Baitillah. Kawasan Baitillah tu belakang. Pak cekur jengah. Kena orang panggil? Tullah. Tapi ialah orang Nabi. Tak berimej dengan Nabi. Gelar ke dia Abu Lahab. Lahab tu apa? Bersinar, bercahaya muka tu pun dengan api bernyala-nyala. Cahaya-cahaya. Gena digelar dia kerana orang Arab tu dia tengok rupa pesan ni dia gelar pesan. Kerana Abu Lahab ni seorang yang ganggu, molek, muka dia bersinar. Hei, mula gelar Abu Lahab ni di awal di muda lagi-lah kita. Tapi ayat Quran mari pun panggil dengan Abu Lahab juga. Tapi Abu Lahab yang Quran gelar kepada dia ni kerana dia akan jumpa dengan api yang panah yang bernyala-nyala. Nah, tapi gelar ke dia Abu Lahab tu kerana rupa dia molek, muka dia bersinar. Kerana orang Arab tu ada setengah Abu Nur kerana percaya. Nah, bini dia nama Ummu Jamil. Bini dia nama, tak apa bukan gelar dia Ummu Jamil. Ada. Bintu Harbin. Dua beradik dengan Abu Sufyan. Dua beradik dengan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni ayah bagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Semua ni buat Quraisy saja. Buat anak-beranak Quraisy saja. Tapi Abu Lahab ni menetai Rasulullah SAW. Bila dia menetai Rasulullah, maka Allah Ta'ala janji sesalah kepada dia. Walau dia duduk keluarga Nabi, pak saudara Nabi. Duduk tepi Baitillah tullah. Duduk main kok tepi Baitillah tu belakang. Kawasan tullah. Menetai Nabi setengah mana? Siapa punya Nabi, orang mari di Mekah, orang Arab mai Mekah. Mai buat haji, mai ziarah Baitillah, dia orang Arab tu pakat mari belakang ziarah Baitillah. Nabi kita berjalan, jumpa, berimail lah. Nah, berimail lah, kamu akan dapat kejayaan. Qulu la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembahkan Allah. Tuflihu berjaya, senang lah. Kita mati hidup pun senang. Abu Lahab turun bunga Nabi. Turun bunga Nabi. Jangan turun. Jangan kata Muhammad. Muhammad adalah pembahau. Muhammad adalah pendusta. Muhammad adalah orang mengarut tu pecah. Bawa agama baru. Nabi Muhammad adalah bawa agama sesat. Nabi Muhammad jalan lagi banyak. Dia turun punggung di kambut. Menetai Nabi sahabat nombor satu. Kalau kata orang lain jauh-jauh ataupun jari-jari, ada gamuk juga. Tapi Abu Lahab ni turut sungguh. Nabi Muhammad royak, katalah la ilaha illallah, seru manusia supaya beriman pada Allah, dia turut punggung. Jangan kata, jangan turut Muhammad. Muhammad adalah pendusta, pembahau, bawa bid'ah agama baru. Rekah agama baru, tak ada agama untuk nenek. Ada agama sesat kata gitu. Umi boleh hak besar sekali manakala Allah Ta'ala turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin.
Nah, menakuti olehmu akan keluarga engkau yang happy-happy. Mula dakwah tu suruh kecek dengan keluarga dulu. Kecek dengan adik-beradik dulu. Dengan ahli kampung dulu. Lepas tu kau tubik gila. Bila malah tu Nabi kita naik atas Bukit Safa. Kerana atas Bukit Safa tu tempat perakat. Ada urusan ke apa-apa kurang, naik atas Bukit Safa, perakat. Lalu tu nak perakat ya kata wal sobah kena lebih kurang itulah. Wal sobah ni mana? Istilah perakat tu sebelum daripada nak royak tu dia kata belah tu. Kata belah tu humbinya mana kalau seteru main nak serai Mekah, main nak lawan Mekah, nak gapo nak musuh nak perang ke apa? Orang naik atas Bukit Safa tu kata belah tu. Wasobah ni mana berpagi-pagi lah musuh datang nak serai kita. Kalau panjang baca dia malah tu. Tapi ringkasnya dia kata lah. Lalu tu Nabi Muhammad pun naik atas Bukit Safa. Nah, dia kata belah tu. Mak kurang mau tubik. Dah dengar kalimah ni, pakat tubik. Supaya kita jamin dulu kata kokong dah dia. Dia sengat tak? Bah. Dia kakak kotong, kata kokong tubik lah. Ada lah ni buka speaker. Dia buka speaker ada tu. Urusan tu. Lepas tu dia ni kata geduk. Nah, kata geduk dong-dong. Kalau geduk dua, orang mati. Kalau geduk palu tiga, orang semaya. Gendai raya tu. Gendai raya. Tapi Arab, masa tu, dia naik tak bukit. Ikutlah siapa tengok berita tak molek. Ataupun berita molek ke apa-apa. Nak royak perakat kepada Fok Quraish. Dia naik tak Bukit Safa, katalah. Orang bakat tubik. Nabi pun, dia naik tak Bukit Safa. Ni umur Nabi kita 40 tahun. Awal-awal dakwah. Nah, awal-awal dakwah. Bawa kata belah tu, Fok Quraish tubik. Dan dalam Fok Quraish tu termasuk Abu Lahab, saudara dia. Lalu tu Nabi kita kata, kalau sekiranya aku royak kata, ada tentera nak main serai, duduk bukit. Sebelah lagi belakang bukit ni, mu nak kata kena, nak percaya ke tak? Maka jawab Fok Quraish kata, nak percaya, kerana engkau tak biasa dusta, tak biasa bohong. Tu royak benda tu, kalau royak benda lain pun, Fok kami semua akan percaya, kerana engkau ni dalam perawat sejarah, tak biasa bohong, tak biasa dusta. Kalau gitu, aku nak royak kepada kamu semua, aku Rasulullah jadi seorang Rasul yang berita ketakutan azab Allah Ta'ala di hari. Bila kata belah tu, Abu Lahab bangun selalu. Celakalah engkau, hei Muhammad. Duk panggil Fok Kumar tu baik ni. Nak royak benda tu ya? Murai selalu Abu Lahab. Dengan muka bersinar, muka marah dia tu, dia kata pada Muhammad. Terbaik duk pecung Fok kami tu baik pagi ni, hari ni, nak royak benda tu. Celakalah engkau. Rugi masalah pagi ni buat kita. Kerana nyuat oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tu gaya bercakap molek. Kalau aku nak royak, sungguh walah ni, nak percaya. Buat dia jawab lah kita nak percaya. Tapi, buat royak kata dia jadi Rasul. Nak nakuti, nak royak berita takut daripada azab Allah Ta'ala. Kena Islam dengan Allah ke apa. Selalu Abu Lahab bangun. Tabban laka. Celakalah engkau, hei Muhammad. Rugi masalah buat kami. Mari dengar, mari tubik, gaduh dengar engkau pagi. Dengan hak inilah Allah Ta'ala turun ayat Tabbat yada Abi Lahab. Nah, ni ialah Abu Lahab. Seterunya kepada Nabi SAW sahabat-sahabat. Dan bini dia apa subhanallah. Secuk lah dah. Orang ada secuk ni payah berkira lah. Kalau bini berjuru, lelaki tak berjuru, mudah juga boleh galak-galak bini. Naik dia. Boleh wayak-wayak bini, so bini nasihat. Kalau bini mengaruh, lelaki baik, boleh juga kita wayak lelaki suruh ajar bini. Tapi dah jadi secuk ni payah. Maka,
Bini dia pun subhanallah hammalatal hatab. Hammalatal hatab ada banyak tafsir. Nah, satunya tafsir dengan an-namimah. Namimah ni pelagar, dia pelagar yang arak selawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bahau kata. Dia bertino dalam satu kampung, dalam satu masyarakat, satu jemaah. Kalau ada bertino mengaruk wahai pelagar selerak khabar. Nah, kalau awak bina sekolah mampu itu dengan sebab ada bertino mengaruk. Kalau awak kapung nak we jadi sungai menega, kalau ada bertino mengaruk tu pelagar maka penega kita apa? Bank lah, bank gerak. Nah, ceng lah. Kalau buat lah syarikat gapo-gapo, kalau ada seorang perempuan yang duk an-namimah, duk pelagar orang, duk gapo dalam ongkon tu, maka punah lah. Sehingga isteri Abu Lahab ni, dia adalah hammalatul hatab. Hammalatul hatab, tengah daripada kerjanya an-namimah, pelagar orang. Pelagar kau tu, pelagar selera tak habis buat koreh kau. Dengan dia tu duk an-namimah. Lebih-lebih lagi dia ada amnat. Ada kelebihan, ada kuasa. Maka Abu Lahab ni dia ada amnat dalam masyarakat Quraisy. Kerana dia peniaga besar. Dan anak dia pun hebat-hebat. Dia ada amnat, ada kelebihan dia. Dan ada apa panggilan ni, ada power dia dah. Itu tak baca. Nah, ada kelebihan dia. Dia musim pelagar. Nabi duduk dengan Abu Bakar dalam masjid tepi Baitullah. Dia cari Nabi. Tino apa? Bawa batu nak pergi rumah Nabi. Padahal perempuan dia. Tengok dia Ummu Jamil, gelar dia mak jangok. Dan kerana dia tu rupa molek ke apa. Tapi perangai dia tak mau. Lepas tu, siapa kita cari Nabi dalam masjid bawa batu. Mana Muhammad? Mana Muhammad tanya. Mana tanya Abu Bakar, mana Muhammad? Tapi terkedai Allah tak nampak dia. Nah, ada. Bawa nak masuk dalam masjid tu Abu Bakar ayat lah Nabi. Nak nampak. Ummu Jamil mari, isteri Abu Lahab mari. Maka Nabi kata, biar ada. Apa dia tak nampak. InsyaAllah. Dengan izin Allah Ta'ala tak nampak. Dia mari esok Abu Bakar rapat pada Abu Bakar. Mana Muhammad? Aku nak tayar dengan batu. Buat angkara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tak nampak pun. Siapa tu dia. Padahal dia orang perempuan. Orang betina, orang ada jenis perempuan. Bukan orang laki-laki kuat ke apa. Tapi perangai dia hammalatul hatab. Dan di antara makna hammalatul hatab, dia usaha cari duri-duri, najis-najis, kayu-kayu sekat jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu kada apa pintu Nabi, kita tahu ke jalan Nabi negeri masjid. Ni hammalatul hatab. Dan satu tafsir, ni insyaAllah dalam masuk surah dia, tapi nak tahu, gapo tahu maudhu' dia ataupun humbi Abu Lahab lah dengan isteri dia. Nah, kalau siapa usaha dia, siapa tanggung tu nak menetai Nabi SAW. Cari duri, cari kayu. Dan satu tafsir, satu lagi, di akhirat sana, ada juga royak kata isteri dia ni juru cari kayu untuk bakar Abu Lahab sendiri. Bini dia kerana tah dunia duk tolong Abu Lahab buat lawan Nabi, maka di akhirat Allah Ta'ala jadi dia penolong untuk bakar Abu Lahab di dalam neraka. Buh kayu api neraka. Nah, untuk bakar Abu Lahab. Na'udzubillah. Padahal Abu Lahab ni dalam sejarah
Mula-mula molek kau beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merdeka seorang sahih untuk menyusu Nabi, untuk bela Nabi. Jurulah tekah tak ada Nabi tak royak gapo lagi tu. Tak apa. Dia merdeka. Jom hari lahir Nabi. Nah, dia merdeka seorang hamba dia. Nama Suwaibah apa? Untuk menyusu Nabi, untuk bela Nabi. Tapi lek akhir dia tak mau. Tekah dia tolong Nabi tu, Nabi tak kata gapo lagi. Nabi tak ada dakwah lagi. Tu, Nabi berjuruh di awal lagi dah. Nah, Nabi itu molek soleh di awal. Tapi manusia ni tekah duk soleh tu kan tak kata gapo. Kalau berjuruh soleh tu tak kata gapo. Tapi punya muslih nak beki orang tu tempat dia mau panah perut. Tempat Abu Lahab panah perut masa Nabi kita muslih. Nak beki dah masyarakat Arab duk semua berhala, semua lain pada Allah Taala. Maka di sinilah Abu Lahab naik api marah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu masa Nabi kita umur 40 tahun, mula-mula dakwah. Mula-mula Tuhan tu ayat wa'azir ashiratakal akrab. Lepas tu cara dakwah Nabi pun, dia kena tuju kepada adik-beradik dulu. Tuju kepada adik-beradik dulu. Nabi pun, agama Allah Ta'ala pun pesan, kena beki adik-beradik kita keluarga. Lepas tu kau pergi, kau jauh, siapa Madinah, siapa aku, Yaman, siapa Farisi, siapa aku, Teluk Arab, apa semua, Islam dengan Nabi SAW. Ini Abu Lahab, bila kita sebut dalam ayat Isra ataupun di mana saja, kata Abu Lahab, nampak rupa dia. Kesiannya ke dia. Nah, kerana dia tak taat kepada anak saudara duduk dalam kampung dia sendiri. Tupak saudara dengan anak saudara. Nah, anak saudara bawa benda molek, tapi pak saudara tak nampak. Kalau adik-beradik, sepupu, dua pupu, dah kena gitu gini, kalau tak iman, maka tak ada hasil gapo lah adik-beradik. Bini kita kena kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tak usah kira apa, nak murih tak nak murih, kita kena kira kepada ajaran Allah Ta'ala. Kita boleh fikir lalu. Duk balah, duk kelahi, duk kata, duk cucuk, duk apa, kita kena kelek kepada jalan Allah. Allah Ta'ala suruh molek, kita terima molek. Maka kita tak ada jadi panah perut sama keluarga kita, sama adik-adik kita, sama gulawe kita. Tapi kalau duk nak bubuk benih supaya dengan Abu Lahab nak bubuk benih dengan Nabi, nah, Nabi royak benar molek, dia tak saya turut, dia rasa dia tu lebih pada Nabi. Lebih-lebih lagi, dia tu peniaga besar. Orang ada kelebihan sangat dalam masyarakat Quraisy. Bening, dia rasa kata satu hari, Nabi Muhammad duk dakwah, kata neraka surga. Duk kata sesa Tuhan, lawa Tuhan dah kena sesa. Dia biasa jawab. Walau Tuhan nak buh neraka pun, aku nak tebus dengan harta aku banyak. Dan aku nak tebuh dengan anak keluarga aku besar-besar saja. Ini Tuhan kata, apa? Ma'arna anhu ma'ruhu wa ma'kasab. Walau harta banyak mana pun tak melepaskan dia daripada sesa Allah, dan anak banyak sangat mana pun tak lepas pada sesa Allah. Anak dia tu siapa kata pitu Nabi, Utbah ke apa? Kata pitu Nabi. Ludah Nabi, kata ke Nabi. Bahawa orang serai sampai pitu ni teruk benar lah dia. Nak menetek ajaran Nabi SAW. Ini kita kena Abu Lahab. Tapi, apa? Bila kita kenal ni, bila sebut Abu Lahab dalam ayat ni, kita tergambar lah. Dia menetek Nabi sampai tangga tu, inilah Allah Ta'ala turun ayat. Satu surah khas kepada dia, nama surah dia Al-Masad. Dalam surah ni, ayat kata Abu Lahab adalah rugi. Kaya dia rugi, anak-beranak dia rugi, usaha dia sepanjang umur, tak ada faedah wala samahbub. Kerana apa? Dia duk mengetek agama Allah, dia tak terima ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istrinya.
isteri dia pun sepatutnya. Isteri dia tu adik-beradik, apa nama pada? Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama dia Ummu Jamil bintu Harbin. Cik dia nama Harbin. Dua beradik dengan Abu Sufyan ni orang kedai Mekah juga. Tapi akhir masa Fatah Mekah tu dia terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak dia Muawiyah, hebatlah. Jadi khalifah, jadi apa satu masa dia boleh jadi dakwah agama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis wahyu katakan selagi kelebihan dia. Tapi Ummu Jamil adik-beradik dia ni menetai Nabi kosi dengan atuk lelaki dia Abu Lahab. Inilah demikian juga istrinya. Seorang perempuan apa tu? Pemunguh kayu api. Pemunguh kayu api. Hammalatal hatab. Hammalah tu asal dia. Kalau hamilun, mana orang tiko gitu ya, orang bawa. Hammalah ni aku nanah hari. Berapa colek tak tahu lah saya. Berapa salah kata kalau masalah. Aku situ, aku sini, pagar orang tak pagar orang pun tak kira dah. Maka hammalah. Jadi banyak aku dia. Bini Abu Lahab ni pun hammalah. Bukan hamadah. Cekak dah. Tak lengah dah dia hidup. Aku kayu hidup. Aku duri. Aku benda-benda menyakiti. Nawi kena Nabi. Tu hammalah. Mubalah. Kalau hamilun tu aku sehari seterik ya. Sehari lama-lama sekali tu hamilun. Tapi kalau hammalah ni banyak. Maka Abu Lahab ni juga, itu apa, isteri dia juga seorang perempuan pemunguh kayu. Pemunguh kayu pi. Nak pergi sekat Nabi. Duri. Cari duri-duri. Kayu-kayu duri. Siapa-siapa. Benda-benda kotor. Pergi sekat Nabi. Juga akan diseksa bersama. Kena seksa bersama. Tuhan wa meratuhu hammalatal hatab. Bila kita masuk dalam ayat, dalam lebih jelas lagi lah. Selain dari itu, istrinya, isteri Abu Lahab ni, dipakaikan di lehernya sejenis tali dari tali yang dipintal. Tali pita. Di akhirat, hari kiamat esok, manakala sesok dia, Abu Lahab tu dipakarkan di leher dia dengan tali pita. Untuk menambahkan kehinaan. Mana baluk dengan tali, ikat tali. Di jidiha. Jidiha tu ditekak dia. Tekak orang jangak panggil jidiha. Dalam luar bahasa Arab, kalau tekak orang Hamadan ni panggil unukon. Tekak gitu nah. Tapi kalau tekak orang jangak panggil jidiha. Arab ya betul. Luar bahasa luar. Jidiha tu ada setengah ulama tafsir kata ambil daripada jayid. Tekak molek. Nantilah tekak molek mu ni Ibu Ummu Jamil akan dibalukkan dengan tali pintar di akhirat sana. Belenggulah dibalukkan tali pintar. Munasabah Allah Ta'ala janji nak balas ni kerana besok Ummu Jamil ni, Ummu Jamil ni dia bakal mah banyak. Bakal mah tali tekak molek-molek. Dia kata dia jauh nak berhabis harta dia ni nak menetai Nabi Muhammad SAW. Kalau kena jual tali tekak dia, kalau kena jual tali leher dia ni, tak apa lagi. Asal boleh menetai Nabi SAW. Tino pun. Itu. Wahyu mah banyak. Dia boleh orang kaya, peniaga besar. Orang hebat, orang dia kata dia jauh nak berhabis. Mah dia ada tekak, tali tekak dia. Tekak. Orang pakar banyak mana, dia jauh nak belanja. Untuk lawe dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka jawabnya daripada Allah Ta'ala, fi jidiha hablun min masad. Pada tekak dia ni, tali daripada
tali dipita. Ani gapo balasai Allah Taala kepada orang menetai Nabi. Bini kita jangan menetai dengan ada dia orang menetai Nabi ni supaya Abu Lahab ni dia menetai hulu hilir semua. Abu Lahab tak iman dengan Nabi, Nabi dakwah kepada iman, Abu Lahab lawan bini dia lah. Orang menetai hulu hilir naik jatuh. Tapi kalau menetai hak sama-sama Islam ni, puak nifak tu supaya di Madinah. Ya Islam buat tu masuk semaya sekali dengan Nabi. Tapi buat tu baik luar, lawan Nabi. Tu menetai biasa sama Islam. Dia semaya, tapi semaya gitu-gitulah dia. Usalah malah, orang panggil tu wah honna gitulah. Wah semaya, tapi semaya dia malah. Ada apa, tak dengar Nabi royak apa semua. Tu menetai Nabi cara di Madinah. Orang menetai dengan nifat dia. Tak jelas, tak cuci iman dia. Ada pun menetai Fuak Quraisy di Mekah ni lawan mana-mana. Fuak Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, menetai dengan batu sungguh lah. Susah Nabi sungguh. Maka supaya dengan Ummu Jamil tadi, bini Abu Lahab tadi, dia kata, kalau sekiranya nak menetai Nabi ni kena pakai duit, kena pakai belanja, kenapa tak apa dia jauh. Nak ambil tali tekak, tali mah dia hadut tekak, nak buat belanja supaya boleh lawan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala balasai dia, walau tekak jangok setengah mana pun, akan dibalut dengan tali pintar. Di dalam neraka esok, na'udzubillah. Ya Allah, ya Tuhan, hidayahlah pada puak kita semua dan keluarga kita, anak-anak kita, supaya terima ajaran Allah Ta'ala. Jangan buat balah dengan orang-orang yang molek. Orang-orang yang molek, orang-orang yang jalan molek, jangan kita buat. Walau kita nak murih dia apa, Tuhan suku. Tapi royak jalan Allah, kita jangan duk. Jangan duk lawan, jangan duk menetek. Jangan duk berasa tak puas hati. Hati pun tak boleh. Kalau royak jalan molek, kita hati pun tak boleh nak menetek. Apatah lagi di luar. Kerana kita nak bubuk ni, nak lawan kebenaran, tak berjaya sampai bila. Walau berjaya dunia pun, kita di dunia lebih, kita di dunia sangat mana pun, di akhirat sana Allah Ta'ala cedek balasan yang munasab. Dia kata kepada Nabi celaka, maka Allah Ta'ala kecelakaan ke dia lebih berganda-ganda. Bini dia sanggup nak jual tali tekak mah apa semua nak menetai Nabi, maka Allah Ta'ala akan balas dia fiji diha hablun min masad. Bini, dengan lidah kita, dengan hati kita, dengan anggota kita pun jangan lawan kebenaran. Kalau silap, kalau apa tak betul dengan kanak kita pun, kita kena fikir dulu. Boleh jadi dia benar, boleh jadi kita benar. Kalau dia benar, kita sanggup nak turut dia. Kalau kita benar, alhamdulillah, kita duduk di atas kebenaran. Jangan kita sibak benar-benar tak molek untuk berlawan lebih-lebih lagi dalam ajaran agama dan sesama Islam. Ya Allah, mudah-mudahan kita boleh faham dan minta Allah Ta'ala hidayah taufik pada kita semua, dapat faham Quran, dapat terima ajaran daripada Al-Quran, dan jadilah Quran ini Rabi'a qulubina wa nura sudurina, menjadi cahaya ke dalam dada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.